أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah saya kembali lagi di set Assalamualaikum. Kali ini bersama dengan Raja Farah pula. InsyaAllah kita akan bincangkan topik yang saya kira antara sangat menarik dan juga kata apa satu informasi yang saya rasa kalau panel kita bagi informasi kepada semua penonton di luar sana, saya kira informasi ini susah nak dapat di mana-mana. Tak dapat tempat kedai kopi. Tak dapat kedai kopi sebab informasi ini sebenarnya kita akan dapat bila kita ingin tahu. Jadi diskusi ini berkaitan dengan ada certain orang saja yang di mana tak semua orang untuk ambil tahu tentang kata apa topik sebegini, di mana topik yang kita akan bincangkan pada hari ini Raja Farah ya. Iaitu berkaitan dengan zakat mualaf, iaitu status mualaf ikut hukum syarak. Baiklah, sebenarnya kita akan bincangkan dengan lebih terperinci lagi mengenai mualaf. Seperti yang Farah kata sebelum kita berhenti berehat tadi, mualaf ni kalau kita faham memanglah orang masuk Islam. Tapi apakah orang kata apa pengertiannya ataupun penjelasannya yang lebih terperinci serta secara khususnya adalah mengenai zakat kepada mereka mualaf. Dan bagi membincangkan topik kita kali ini, kita bersama dengan panel yang tidak asing iaitu Tuan Haji Nicholas Sylvester ataupun Barry. Jadi Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya. Alhamdulillah sihat Tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Haji adalah juga pengerusi kepada Hidayah Center Foundation, iaitu satu badan NGO. Betul. Ya, jadi Tuan Haji, kita teruskan kepada soalan kita, bagaimanakah definisi sebenarnya mualaf ni dari segi syarak? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia kalau kita nak bahas dari segi syarak dia panjang. Kalau kita nak menelusuri perbincangan para ulama yang klasikal, kalau kita melihat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu bahasannya panjang. Dan ditambah pula dengan kalau kita nak melihat kepada perbahasan ulama kontemporari, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan sebagainya, mereka memberikan pandangan-pandangan yang berbagai mengenai dengan muallaf ini. Siapa yang dikatakan muallaf? Kalau kita nak singkatkan perbincangan sebenarnya, kita nak tengok apa yang terpakai di Malaysia. Itu yang lebih, saya ingat, lebih menjurus kepada menjawab persoalan siapa dia muallaf bila kita melihat dalam konteks hukum syarak di Malaysia. Secara umumnya, bila kita melihat kepada ajaran Al-Quran mengenai dengan muallaf ini, sebenarnya diambil daripada perkataan muallafatu qulubuhum dalam Al-Quran. Maknanya mereka yang dijinakkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Tetapi dari segi perbahasan para ulama tu dia boleh bagikan sampai 5 kategori. Sebenarnya orang yang dikatakan muallaf ini, termasuk di antaranya ialah orang yang baru memeluk agama Islam, dan juga orang kafir yang belum memeluk agama Islam, dan juga para pemimpin yang mana mereka ini jika dimasukkan dalam kategori asnaf ini menerima bantuan zakat, mereka akan mempunyai pengikut yang akan membantu mereka untuk mengembangkan Islam di kalangan pengikut mereka dan juga untuk mempertahankan Islam dan sebagainya. Jadi perbahasan itu panjang. Tapi apa dia kalau kita melihat di Malaysia dari segi hukum syarak yang terpakai, maka kita melihat kepada sebenarnya enactment pentadbiran Islam negeri-negeri. Jadi semua negeri di Malaysia kecuali saya ingat Kelantan dan Sarawak yang saya tak berapa pasti Kelantan dan Sarawak ini, sebab saya tak jumpa dalam enactment pentadbiran negeri mereka definasi mengenai dengan muallaf. Tetapi semua yang lain itu mendefinisikan dalam kalau kita melihat contohnya dari segi enactment pentadbiran agama negeri Perak, section 97, kita melihat kepada yang di Selangor section 107, kita melihat kepada negeri-negeri lain section 108. Mereka mengatakan bahawa muallaf di Malaysia ini ialah mereka yang baru memeluk agama Islam. Jadi apabila saja mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan rela hati, dengan menerima Islam itu dengan rela hati, mereka masuk dalam golongan muallaf. Jadi saya ingat kalau di Malaysia kita nak selamat,
kita ambillah definisi apa yang telah dibincangkan dan diwartakan dalam enactment pentadbiran Islam negeri-negeri kita. Yalah, sebab kalau seperti yang Tuan Haji katakan tadi, memang begitu banyak skop ataupun aspek yang dikatakan sebagai mu'alaf mengikut perbincangan ulama. Tetapi lebih mudah kita ambil saja pendekatan kepada mereka ini adalah yang baru memeluk agama Islam. Baik. Ini ada satu isu yang saya kira mungkin sensitif dengan penonton di luar sana, di mana sebenarnya kalau kita lihat ini hakikatnya, di mana ramai juga yang sudah memeluk agama Islam bergelar mu'alaf, tetapi tidak tahu apa yang berlaku di pertengahannya menyebabkan mereka keluar semula dari agama Islam. Jadi komen Tuan Haji sendiri mengenai isu ini. Ya, kita dalam pengalaman kita lah, kita tak boleh bagi pandangan peribadi. Kita kena tengok kepada apa yang sedang berlaku Sekitaran sekitaran kita, yang realitinya. Dan kita sendiri terlibat dalam membantu mereka yang mu'alaf yang ingin keluar daripada Islam ni di Negeri Sembilan, Selangor, wilayah di Pulau Pinang, Sabah dan sebagainya. Kita melihat bahawa ramai daripada mereka ini, yang pertamanya ialah dari segi entry point itu. Apabila mereka memeluk agama Islam, satu perkara yang berlaku di situ ialah mungkin mereka masuk dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Contohnya mereka kata mereka masuk dalam keadaan tidak rela hati sebenarnya untuk memeluk agama Islam. Cuma tekanan semasa, mungkin ikut orang lain memeluk agama Islam, atau mungkin juga sebab dia kata nak berkahwin. Saya sebenarnya nak berkahwin. Ramai saya dari segi entry point-nya itu, nak masuk agama Islam itu mereka tidak diberikan penerangan yang mencukupi. Dan mereka merasa bila mereka masuk Islam itu, mereka sebenarnya bukan dengan rela hati. Niat lain lah kira. Niat dia ada yang sebenarnya masuk Islam ni kerana untuk menerima bantuan. Ada juga yang begitu. Dan ialah sebab bantuan tu quite substantial. Untuk agak bernilai apabila dinilai dengan keadaan masyarakat. Dan yang memeluk agama Islam ini juga satu lagi isunya ialah setelah mereka memeluk agama Islam, mereka tidak di follow up, tidak dimonitor, tidak diajar, tidak dibantu, tidak diberi bimbingan, tidak disantuni, tidak diberi sokongan, tidak diberi kelas-kelas bimbingan dan sebagainya. Dan mereka pun sebenarnya kerana niat asalnya memeluk agama Islam itu bukanlah sebenarnya untuk memahami agama Islam atau mendalami agama Islam, cuma untuk berkahwin dan sebagainya, maka apabila mereka tidak di follow up, maka keadaan itu berpanjangan. Jadi bila sampai kepada masa manfaat asal sebab mereka memeluk agama Islam itu sudah tidak ada, contohnya berlaku perceraian, contohnya berlaku kematian dan sebagai pasangan yang Islam, mereka lebih sebati dengan keadaan asal mereka. Jadi mereka kembali kepada keadaan asal mereka. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi Tuan Haji, kita bercerita tentang zakat mu'alaf ni. Jadi apabila orang kata mu'alaf ni dia telah memeluk agama Islam, jadi bagaimana ataupun golongan mu'alaf yang layak untuk menerima bantuan zakat ni sebenarnya? Ya. Golongan mu'alaf ini sebenarnya tidak semuanya memeluk agama Islam kerana memerlukan bantuan. Ini satu over generalization. Kita sepatutnya menukar persepsi kita. Apabila melihat keadaan mu'alaf, bukan melihat mereka dengan pandangan mereka ini datang untuk masuk minta bantuan dan sebagainya. Mereka ini adalah golongan yang perlu disantuni. Kita perlu melihat, mengubah persepsi kita. Kerana ada juga di kalangan mu'alaf ini yang memeluk agama Islam dan mereka tak mahu terima bantuan. Diberikan tawaran nak bagi zakat, dia kata well enough, saya tak perlu kepada bantuan ini. Malah dia kata saya nak menyumbang zakat pula. Sebab dia masuk Islam, sebab dia faham. Jadi ada kategori itu. Dan di kalangan mu'alaf ini sebenarnya kita melihat kepada negeri. Negeri bagaimana mereka melihat kepada hak tempoh layak mereka menerima zakat itu. Kalau ada negeri seperti Terengganu 3 tahun had sebagai mu'alaf. Setelah 3 tahun bukan mu'alaf dah. Ada negeri yang contohnya Pahang. Pahang meletakkan 7 tahun. Jadi panjang sikit tempoh mu'alaf. Ada negeri seperti Selangor, Melaka dan Sabah meletakkan 5 tahun. Sabah dia beza sikit 5 tahun dan dia boleh anjalkan ke 7 tahun. Bergantung kepada keadaan orang itu. Kalau di negeri Melaka dia ada jawatan kuasa untuk menilai. Dan negeri-negeri yang lain sebenarnya semua tiada had untuk menjadi mu'alaf ini.
Maknanya kalau seorang itu dia Selagi dia bergelar status mualaf, selagi dia baru memeluk agama Islam, pernah memeluk agama Islam, dia akan mualaf sampai bila-bila lah. Tiada had. dan dia akan menerima bantuan zakat sampai bila-bila. macam tu? Sampai bila-bila. Dia layak maknanya lah. Dan ini mungkin ada pertimbangan jugalah ya daripada pusat zakat untuk pengagihan itu. Okey. Tapi kalau dilihat maaf tanya mengikut negeri ni adalah mengikut tempat mereka bermaus tautin. Sebab mereka memeluk agama Islam. Tempat mereka memeluk agama Islam. Ya. Jadi jika mereka memeluk agama Islam di Selangor, mereka boleh mengikut inilah kata Had di Selangor tu 5 tahun. had yang di Selangor. Ya, Okey, ya. faham. Jadi Tuan Haji daripada Hidayah Center Foundation sendiri tadi, Saya. kata apa peranan Tuan Haji sendiri dalam menangani isu seperti ini? Ya, peranan kita bermula saya ingat daripada aspek mengajak masyarakat untuk sedar kepentingan untuk menyantuni saudara baru ini, dan juga untuk mengajak masyarakat untuk menyampaikan Islam itu ke dalam masyarakat majmuk kita. Dan kemudiannya entry point tadi tu yang mana menimbulkan masalah ya, bila mereka meluk agama Islam, kita pastikan mereka meluk agama Islam itu dengan rela hati, memahami apa implikasinya, dan kemudiannya follow up kepada mereka ini dari segi kelas bimbingannya, dari segi kalau ada masalah kaunselingnya, dari segi membantu mereka untuk berdikari, dan kalau ada di antara mereka yang nak menyambung pelajaran, kita bantu untuk menyalurkan mereka untuk mendapat bantuan menyambung pelajaran. Dan juga isu yang penting pada kami untuk para mualaf di Malaysia ini ialah bagaimana supaya mereka ini jadi sebati dengan masyarakat Muslim. Okey. Ya, jadi bila dia sebati dengan masyarakat Muslim, tidak timbul lagi isu untuk dia kembali kepada masyarakat asal apabila dia kehilangan sebab dia memeluk agama Islam itu. Dan juga kita mahu menghasilkan sebenarnya mualaf yang mereka ini mempunyai jati diri Islam yang kukuh, sehingga mereka itu menjadi ejen pula untuk berkongsi hidayah Allah SWT kepada masyarakat mereka. Saya ingat itu di antara peranan-peranan yang kita tanganilah Hidayah Center. So, saya percaya juga sebenarnya betul lah seperti apa yang Tuan Haji katakan, penting bagi kita bimbing mereka daripada entry point lagi. Jangan hanya kita berdakwah sehingga mereka memeluk agama Islam, kemudian kita tinggalkan aja mereka begitu saja. Tidak diberikan bimbingan, kelas dan sebagainya. Tuan Haji boleh berkongsikan dengan kami sedikit kesimpulan mengenai secara yang boleh kita simpulkan untuk topik kita kali ini. Saya ingat kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya masyarakat kita ini mempunyai peranan yang besar untuk menerima mereka yang baru memeluk agama Islam ini. Ramai sebenarnya yang baru memeluk agama Islam ya. Kalau kita nak kata istilah nak berbondong-bondong tu hampir begitulah sebenarnya orang memeluk agama Islam sekarang ini. Cuma bagaimana sambutan masyarakat. Ya. Jadi saya ingat di antara perkara yang boleh kita ingatkan pada masyarakat ialah tanggungjawab itu. Untuk bahawa membimbing saudara baru ini ataupun mualaf ini adalah tanggungjawab kita bersama dalam masyarakat. Hidayah Center Foundation dan beberapa NGO yang lain, agensi kerajaan, kita juga bersedia untuk membantu sebenarnya di dalam bidang ini yang memerlukan kepakaran sebenarnya. Dia bukan senang. Melayan saudara baru yang baru memeluk agama Islam mungkin memerlukan skill set ya, memerlukan kepada kemahiran-kemahiran, dan kita bersedia untuk berkongsi dari segi latihan kesukarelawanan, latihan bagaimana untuk membantu mereka yang baru memeluk agama Islam. Dan saya ingat latihan-latihan ini kita boleh tawarkan kepada masyarakat, ya, kepada masjid-masjid, kepada karya-karya, kepada tempat di mana mereka ini memeluk agama Islam, bagaimana untuk menangani mereka dengan baik. Dan Hidayah Center sendiri kita mempunyai ruang untuk menerima mereka yang nak bersama dengan kita sebagai sukarelawan. Ya, kerana Hidayah Center ini adalah milik ummah sebenarnya. Dia bukan milik beberapa orang individu, dia adalah milik ummah, dan sebenarnya kita milik ummah untuk melaksanakan tanggungjawab mendidik saudara baru, membimbing, memberi santunan, sokongan pada saudara baru. Itu adalah amanah kita bersama. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Nicholas Sylvester ataupun Barry ya, juga selaku pengerusi Hidayah Center Foundation. Jadi kepada anda juga yang mungkin ada rakan-rakan anda ke tak kiralah jiran ke yang sebenarnya anda tahu dia seakan-akan berminat dengan agama Islam, anda juga boleh referkan mereka kepada Hidayah Center Foundation. InsyaAllah anda juga akan menerima bimbingan yang betul. Jadi tanggungjawab ni bukan letak saja pada bahu NGO,
tapi juga kepada semua rakyat Malaysia yang Kepada nampak individu itu sendiri. Yang kalau macam kita sendiri nampak kawan kita berminat dengan Islam, kita bagi dia satu orang kata apa, pelajaran ataupun satu orang kata apa, bimbingan dan juga orang kata apa, satu benda yang baiklah. Kita nak menunjukkan yang Islam ni adalah mudah dan juga baik. Yang paling penting sekali, Islam is first class. Islam itu sebenarnya sangat indah. Betul. Itu dia. Alhamdulillah, terima kasih juga tadi kita dah dapat berbincang tentang zakat mualaf dan selepas kami berhenti berehat bersama saya dengan Harry juga, di segmen kita yang terakhir kita akan membincangkan ada satu perhimpunan agamawan. Satu program agamawan dianjurkan oleh Yadim itu sendiri. Yeah. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini, kita akan berehat seketika.